Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, syukur Allah Ta'ala masih memberikan kita petunjuk untuk sayang pada diri sendiri. Kenapa cakap macam tu pula? Saya diri sendiri nak masuk syurga lah. Dan tanda orang masuk syurga selalu berada di taman-taman syurga, majlis ilmu, insyaAllah mudah-mudahan. Dan sekarang ni imam-imam duk baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami untuk hidup di bulan Ramadan. Istimewa Ramadan, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu yang nak sebutkan bahawa dalam banyak-banyak tahun, bukan, dalam banyak-banyak bulan dalam setahun tu, kalau Masihi 12 bulan juga, bermula Januari sampai Disember, banyak kita ingat. Bulan Islam 12 bulan juga, bermula pada bulan apa? Muharram, akhir dengan bulan Zulhijjah. Tak ingat, payah nak ingat. Baik. Apa istimewa Ramadan, tuan-tuan sekalian? Dalam banyak-banyak bulan yang bersama dengan kita ni, Ramadan saja disebut dalam Quran. Bulan lain tak disebut pun. Masuk bulan Zulhijjah, bulan haji itu pun tak sebut dalam Quran. Tapi disebut bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu Allah sebut Quran dan surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baik, maksudnya apa tu? Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Apa artinya mulianya Ramadan bila Quran turun? Tuan-tuan, kalau Quran tak ada, kita tak perlu ada pun tak apa. So, apa panduan daripada kita kalau tak ada Quran? Contoh. Baik, Allah sebut Yasin wal Quranil Hakim. Quran yang bijaksana. Apa bijaksana Quran? Contoh, kita, tuan-tuan, kita ni, kita ada anak. Kita ada anak, kemudian kita semakin tua, anak semakin besar. Lepas tu dia kahwin, dia beranak, dia ada masalah rumah sewa lah, bayar ansuran kereta, kita semakin tua. Tapi bila semakin tua ni kan, Allah ajar anak-anak, bila mak dan ayah tua dalam penjagaan kamu, fala taqul lahum uff, jangan kata kepada mereka. Tu bijaksana Al-Quran tu. Bijaksana Al-Quran tu. Bila kita semakin tua, mungkin telinga pun tak begitu dengar, mata tak nampak, makan pun tak lalu, problem. Maka walaupun problem tu banyak, Allah suruh kita jaga mak ayah kita yang dah tua tu. Cakap elok-elok, je kata kepadanya. Ni kalau Dr. Hamka jeling mata pun cakap dengan hati, mulut tak bercakap, itu perangai sunnah tak sunnah tu. Bila kata apa?
wa qul lahuma qawlan karimah. Cakap mereka bahasa yang mulia-mulia. Itu bijaksana Al-Quran. Dan Quran sebut banyak perkara tentang jawab pada ibu dan ayah ni. Quran tak ada ni ikut apa? Contoh yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah nak ajar kita peri kemanusiaan dalam hidup. Kenapa nak ambil pada mak, bukan kepada ayah? Kenapa saya mak 3 kali ganda? Kenapa? Mak tu mengandung kita susah. Wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Susah masa mengandung, susah nak melahirkan. Dan campur lagi tu, wa fisaluhu fi amain. Apa benda? Menyusu selama 2 tahun. Itu hikmah. Bijaksana Quran ajar kepada kita. Banyak lagi lah. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah melihatkan Ramadan, Quran tu pada Ramadan, istimewanya Ramadan tu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Jadi maksudnya kalaulah Quran tak ada, apa petunjuk signboard untuk kita ikut. Untuk kita ikut. Dan kadang-kadang kita tak tahu bila Quran cakap, oh macam ni rupanya. Contoh dalam surah Nur, Allah kata, jangan bagi anak-anak kecil kamu, yang kecil berapa mungkin 2 tahun lah, jangan bagi anak kecil kamu masuk ke bilik kamu dalam 3 waktu. Waktu selepas sembahyang Isyak, waktu sebelum subuh, dan waktu kamu tukar-tukar pakaian waktu tengah hari. Mungkin tengok, kenapa ayah pakai kain mak pakai kain ayah, contoh. Macam tu kan. Budak dia cakap dengan kawan-kawan dia, tuan bagi tu. Oh gitu rupanya. Jadi banyak tuan-tuan, Quran tu diturun selama 23 tahun. Panduan-panduan untuk kita, masya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, dan disuruh kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebab Allah sebut dalam ayat tadi kan, bila Quran turun di bulan Ramadan, dan kalau kamu berada bulan itu, kamu puasa. Betul. Dan dalam ayat lain tuan-tuan, dalam ayat 184 Allah sebut kenapa bulan Ramadan orang puasa. Allah kata apa? Ayyaman ma'mudah, pada hari-hari yang ditetapkan. 30 hari bulan Ramadan, masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ingat arwah tu guru ni Aziz kata apa? Saya suka orang sebut bulan Ramadan bukan bulan puasa. Menghidupkan syiar agama tu, bulan Ramadan, bulan puasa tuan-tuan. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan, tapi bulan-bulan lain tu kita puasa juga. Baik. Dan tuan sekalian, nak sebutkan dalam banyak-banyak perkara, Ramadan disebut bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan sebab kebetulan bulan Ramadan kita berpuasa. Contoh tuan-tuan sekalian, ada satu hari Nabi SAW nak naik atas mimbar. Naik tangga 1, Nabi kata amin. Naik tangga 2, Nabi kata amin. Naik tangga 3, Nabi sebut lagi amin. Sahabat dengar, apa pasal sebut amin, amin, amin? Mengerti amin tu, perkenankan doa kami. Rasulullah kenapa kamu sebut amin? Ya, sebenarnya malaikat datang cakap pada aku tentang 3 perkara manusia yang celaka si Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Pertama, orang yang umatmu Muhammad, bila nama kamu disebut, dia tak selawat ke atas kamu, celakalah dia. Dia panggil orang kedekut. Kedekut sampai tak ada ilmu tu, masya-Allah. Yang kedua, Nabi sebut amin, malaikat datang cakap, siapa tu? Orang yang ada kesempatan hidup dengan ibu dan ayah, tapi perangainya, akhlaknya, dasarnya, tingkah lakunya, budinya dengan mak ayah tidak berbaloi, tidak menepati sirim Allah Ta'ala. Anak tu mati, masuk neraka anak tu. Nabi kata amin. Yang ketiga, malaikat sebut,
Muhammad, umat kamu yang celaka 3 ni, orang yang hidup sepanjang bulan Ramadan, dia tak kata bulan puasa. Orang yang hidup sepanjang bulan Ramadan tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang lain diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentang bulan Ramadan ini satu bulan istimewa. Sebab tu kita nak wabalighna Ramadan, sampai bulan Ramadan dia terlalu istimewa tuan-tuan sekalian. Sepatutnya, selayaknya semua orang dapat keampunan. Kenapa? Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka supaya kita senang buat ibadat. Allah ikat segala syaitan. Syaitan kena ikat, tapi perangai sama juga ustaz. Itu nafsu kita tu, bukan syaitan. Nafsu tak boleh kawal. Baik. Jadi lagi apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan tuan-tuan, ibadat wajib Tuhan bagi kepada 70 kali ganda. Masya Allah. 70 kali ganda bulan Ramadan. Dan ibadat sunat kita buat lebih pahala macam ibadat wajib. Jadi bulan Ramadan satu bulan orang sepatut dapat keampunan, tapi orang tak dapat keampunan tu memang celaka sungguhlah. Memang dia tak harap apa-apa pun dengan kedatangan Ramadan. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Disebutkan juga tentang Ramadan ini, oleh sebab kelebihan dia ada pada dia, ada satu hadis yang disebut, kalau umatku tahu kelebihan Ramadan dengan gandaan pahala dan sebagainya, kalau umatku tahu kelebihan Ramadan, mereka mengharapkan biarlah setiap bulan tu Ramadan. Tak ada Syawal, tak ada Zulkaidah. Kalau umatku tahu. Saya tahu kelebihan Ramadan. Tapi kita ni bila puasa, kalau kita nak sebut apa tak tahu. Oleh sebab puasa dia tentu bulan Ramadan saja dan tak ada Ramadan lain, maka kita terima seadanya lah. Kita puasa bulan Ramadan, bulan itu puasa sunat lah. Begitu. Jadi Nabi sebut, kalau umatku tu kelebihan Ramadan, mereka rial sebab turun kerana nak kejar pahala-pahala itulah. Tapi sebab Ramadan saja dapat pahala berganda, bulan ini tidak. Jadi tak adalah siapa harap Ramadan tu sampai bila-bila, Masya Allah. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, oleh sebab itulah nak sebutkan bila Ramadan itu begitu hebat. Tuan, satu kan nak sebut. Digalakkan kita ada 5 malam kita digalakkan menghidupkan malam. Menghidupkan malam tu apa? Kurang tidur, beramal. Pertama, malam 2 raya. Raya Korban atau Raya Haji dan Raya Puasa, Raya Idul Fitri. 2 malam tu, malam Raya Idul Fitri, malam Raya Haji. Satu lagi malam Lailatul Qadar. Satu lagi malam Nisfu Sya'ban. Satu lagi malam Jumaat. Hidupkan. Dan disebutkan tuan-tuan sekalian, Nabi sebut satu hadis, siapa yang menghidupkan 2 malam raya, 2 malam raya dihidupkan, kurang tidur dan beramal, maka menghidupkan malam raya haji, malam raya puasa. Hidupkan malam di akhirat biasa pada masa Allah hidupkan hatinya ketika orang dimatikan hati. Macam mana mati hati pada masa ni? Kelam kabut, la ilaha illallah, sedih, meraya ke sana kemari, ada memang tak balik semula ke dunia. Sebab kelam kabutnya, hiruk pikuknya, huru-hara pada masa. Tapi orang yang hidup hatinya, dia tenang di pada masa. Sampai hidupkan malam raya puasa dan malam raya haji. Baik, bila sebut malam raya puasa tu Ramadan dah tu. Di penghujung Ramadan kita sambut raya, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, itu banyak kali Allah sebut Ramadan dan Nabi pun sebut Ramadan acap kali. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebut ni apa contoh iman yang ada pada kita? Orang ada iman macam mana? Orang ada iman bila dia buat jahat, menyesal, sedih. Bila dia buat baik, dia rasa puas hati, seronok, alhamdulillah, Allah jadikan kau orang baik, suka buat kebaikan, baik sebagainya.
Baik. Dan Nabi kata apa? Nabi kata siapa puasa sebulan Ramadan. Siapa puasa sebulan Ramadan, yukti 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala macam dia puasa setahun. Baik. Orang yang Ramadannya, puasa bulan Ramadan tak begitu tinggi markah, dia kata apa? Alah, puasa 30 hari pun susah ni, suruh puasa pula 6 hari. Tak payahlah, benda tu sunat. Jangan cakap begitu. Kita tak mau buat, diam. Jangan menghina hukum Allah Ta'ala. Tak apalah, aku malas nak puasa 6 hari, tak apalah. Nanti tua-tua kot rajin sikit. Dia ada tua dia pun. Maksudnya, jangan hina hukum-hukum Allah Ta'ala walaupun tak mau buat, diam sudah. Kenapa? Orang yang Ramadan yang sempurna, dia kejar pahala juga. Pahala selepas Ramadan, bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Pahalanya macam puasa sepanjang tahun. Jadi maksudnya orang puasa Ramadan ni terima Allah Ta'ala, dia suka buat puasa 6 hari bulan Syawal. Masya Allah. Itu saya ada satu cerita nak sebut ni. Menyambut bulan Ramadan. Ada satu hari Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Bani Umayyah ni kerajaan Islam lepas Khalifah Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas tu naik kerajaan baru Bani Umayyah. Baik, dia punya khalifah pertama Muawiyah, ibu negeri di Syam, Syria sekarang ini Syria. Ada satu hari dia bagi duit sagu hati lah. Dia kirim kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah di Madinah. Jadi Aisyah terima duit tu, ini isteri Nabi punya perangai, sedekah kat orang, habis dah apa pun dah. Dia tu dia puasa sunat dah itu. Puasa sunat. Tapi dekat nak buka puasa boleh tanya khadam dia, nak buka puasa dengan apa? Nak buka puasa dengan apa? Jadi khadam dia, tak ada apa-apa ibu. Tak ada, kenapa ibu tak simpan duit sikit, beli roti ke apa benda? Kenapa semua sedekah kat orang? Aku lupa aku puasa hari ni. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya orang yang nak jadi sempurna Ramadan dia kena rajin puasa sunat di luar Ramadan. Dan dia ni tuan-tuan, dia tak sibuk nak buka puasa dengan apa. Kita pusing pasal Ramadan sampai 3 jam. Macam-macam benda nak beli. Masya Allah. Bila buka puasa tu macam balas dendam. Saat tak makan tengah hari, tak minum petang. Bila buka puasa tu Masya Allah, 1 jak cendol dia punya. Mi halam, mi Jawa, mi Bandung, separuh dia punya. Kemudian lepas tu minum macam-macam minuman. Kemudian sendawa, duduk bersandar kat dinding, pergi tandas pula. Masya Allah. Hari sembahyang maghrib berapa? Sembahyang pukul 8 suku. Kenapa? Isyak masuk ke 8.40. Sempat kena nak pergi sembahyang tarawih ni. Itu jenis orang balas dendam. Tuan-tuan, puasa ni adat ke ibadat? Puasa ni ibadat begitu. Baik. Ini tuan-tuan sekalian, dia habis cerita kelebihan Ramadan tu kan. Saya nak cerita pasal puasa ni pula. Dia nak sebut contoh tanda orang puasa sempurna. Dia tak sibuk nak buka puasa dengan apa. Dan orang seperti ini, dia biasa puasa sunat di luar Ramadan. Jadi dia biasa puasa sunat, tak sibuk nak buka puasa. Janji ada buka puasa, jadilah. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, ibu sekalian, saya nak sebutkan, bila kita puasa ni, kita kena ingatlah. Puasa ni sebenarnya untuk jadi apa puasa ni? Puasa ini untuk orang beriman. Bukan untuk orang Seksyen 20 saja. Baik, kenapa begitu? Kalau kita disuruh semayang, Allah kata apa? Allah sebut semayang ini, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada kekejahatan dan kemungkaran. Semayang itu menjadi kita ni baik.
Nah, itu dah. Bila Rasulullah baca pada sahabat-sahabat semayang jadi kita ni baik, sahabat kata Rasulullah kalau semayang buat jahat juga, dia kata dia belum semayang lagi tu. Itu semayang. Kalau puasa tu Allah sebut dalam Quran, ya allazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, wahai beriman, orang beriman ni tuan-tuan sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, bila Allah sebut ya allazina amanu tu ada benda besar untuk dibuat, ada benda yang mesti ditinggalkan, yang berat keadaannya, ada benda yang mesti kita laksanakan tanpa kata tak boleh. Contoh Allah sebut ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wa beriman jaga kamu daripada api neraka. Ataupun sebut ya allazina amanu khulu fis silmi kafah, wa beriman masuk dalam Islam secara keseluruhan. Apa benda tu? Kerja pakai kita, apa muamalat kita, tidur, semua buat keseluruhan, buat kerana Allah, masuk Islam keseluruhan. Macam itu sama semayang itulah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadatku, hidupku, mati semua kerana Allah sekalian tu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, puasa apa? Untuk jadi orang muttaqin. Muttaqin apa? Bertakwa. Takwa ni apa? Masya Allah. Ada satu contoh tuan-tuan sekalian. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Ubay bin Ka'ab. Ada satu hari senuma tanya dia, Ubay, takwa ni apa? Takwa ni apa? Dia tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay tanya dia balik, Umar, kalau kamu masuk dalam hutan, tak tahu hutan di Mekah Madinah macam mana, tak tahu, ada dusun-dusun gitulah. Umar, kalau kamu masuk dalam hutan, macam mana kamu pakai, kamu macam mana? Kata Umar, aku tengoklah di kaki aku ada tunggul-tunggul kayu, aku elak. Kemudian kalau ada duri, aku angkat sikit kain tu, takut duri itu sakut kat kain. Tengok di atas aku ada akar yang menjalar, tercabuk songkok aku ke pihak aku, supaya aku. Kata Ubay, itulah takwa. Jaga supaya jangan datang keburukan pada kita. Baik. Dalam tafsir Ar-Rahman disebutkan takwa itu apa? Zana ulas ayat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tak ada keraguan dalamnya, petunjuk mereka bertakwa. Takwa itu apa? Baik, dalam kitab Pimpinan Rahman dia kata apa takwa itu? Takwa itu menjaga, mengawal, memelihara diri pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Jumaat imam baca, takutlah kepada Allah. Takut apa? Takut Allah marah. Jadi yang disuruh buat, yang dilarang jangan buat. Jadi itu takwanya. Itulah takwanya. Baik, apa kata dengan puasa? La'allakum tattaqun. Baik, tuan-tuan sekalian, puasa ni dia istimewa. Allah kata apa? Semua ibadat untuk hamba-Ku, kecuali puasa untuk aku. Faham kau? Semua ibadat untuk hamba-Ku, kecuali puasa untuk aku. Maksudnya, tuan-tuan ibu sekalian, ibadat kita Allah bagi tahu ganjaran. Sembahyang seorang satu pahala, berjemaah 27 kali ganda. Sembahyang subuh Jumaat pahala macam ibadat sepanjang malam. Ibadat Lailatul Qadar pahala macam 1000 bulan. Tapi puasa dia tak sebut ganjaran. Kenapa? Maka Allah kata, semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untukku. Sebab puasa ni apa? Ibadat kesabaran. Ibadat kesabaran. Dia sabar ni kira macam mana? Berapa kilo, berapa berat, berapa panjang, Allah saja mengetahui. Maka Allah kata, puasa itu untuk aku. Allah tentukan berapa keadaan pahala yang kita dapat dengan sabar kita waktu kita berpuasa. Masya Allah. Baik. Apa
apa kaedah bila disebutkan la'allakum tattaqun? Semoga harapan puasa menjadi kamu bertakwa. Tuan-tuan, puasa satu ibadat, dia tak ada wajib nak buat. Ada wajib buat bulan puasa? Tak ada. Wajib niat. Satu lagi, wajib tinggal perkara yang membatalkan puasa itu saja. Tak ada yang wajib. Wajib tinggal batal tak boleh. Wajib tinggalkan makan, tinggalkan minum, rokok bersama isteri waktu siang. Itu je. Yang lain tu suruh buat banyak kebaikan. Baik. Apa contoh takwa bulan puasa ni? Pertama nak sebutkan begini. Nabi kata, bila ada orang datang nak berkelahi dengan kamu, cakap aku sedang berpuasa ni. Tu takwa lah tu kan. Tak mau cari pasal. Tak mau cari pasal. Baik, kedua Allah kata apa? Allah tidak bercadang untuk kamu puasa semata-mata untuk makan, untuk tinggalkan makan dan minum. Allah tak suruh puasa begitu. Allah tak harap puasa kamu semata-mata kamu tak makan dan tak minum. Buat apa? Kena jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga perasaan yang itu. Itu yang Allah nak. Jadi bila buat benda begitu kan, yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tak buat, kena sabar, jaga mata, jaga hati, perasaan tu, maka itulah takwa. Itu takwa namanya. Sebab tu di satu ayat Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwanya di sini. Di sini apa? Di hati. Apa benda? Sabar, redha, tidak pemarah, baik hati, semua tu hati. Gitu. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya sebutkan biarlah puasa kita ni buat kelainan lah. Buat kelainan sebab dia ibadat bukan adat. Baik. Antara tuan-tuan sekalian nak sebutkan begini. Kita setiap malam bangun sahur. Baik, start pada tahun ni tuan-tuan, kalau pernah buat yang tak betul sebenarnya, tahun ni buat betul. Apa benda? Bila bangun sahur, jangan semata-mata bangun untuk makan. Bangun awal sikit, sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Itu baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada ayat Quran tu. Allah kata apa? Wabil ashaduhum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur tu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan bila bulan Ramadan ini, oleh sebab pahala kita berganda-ganda, ibadat wajib pahala 70 kali ganda, ibadat sunat dapat pahala macam ibadat wajib. Apa yang kita nak buat? Cari pahala berganda-ganda. Antaranya, jangan tinggal sembahyang berjemaah. Kenapa tuan-tuan? Saya sebut acap kali lebih cerita bab mati ni. Orang mati yang banyak buat dosa. Orang mati yang bawa dosa banyak. Dosa mengata orang, hutang tak bayar, usaha fitnah orang, dosa dan sebagainya. Orang tak maafkan dia. Itu dia. Akhirat besok orang tu datang minta pahala. Kita bagi. Akhirnya pahala kita habis. Yang tunggu nak pahala tu banyak lagi. Maka Nabi kata, kamu tanggung dosa-dosa orang itu dan kamu masuk neraka dosa orang tu. Sebab kamu tak ada pahala nak bagi pada dia dah. Sekempilah tuan-tuan, ibu-ibu, banyakkan ibadat bulan Ramadan, kumpul modal. Kenapa? Ramadan ibadat wajib 70 kali ganda, ibadat sunat dapat pahala macam ibadat wajib. Masya-Allah. Banyakkan amalan, banyakkan sedekah dan sebagainya. Dan banyak sembahyang sunat. Sunat mutlak. Semua waktu ada sembahyang sunat kecuali waktu tahrim, waktu diharamkan. Jadi satu. Kedua tuan-tuan, Nabi sebut satu hadis yang lain. Antara orang yang Allah tak tolak doa. Doa ibu kepada anak, doa orang kena zalim, doa pemimpin yang adil, doa yang sedang berpuasa sehingga berbuka.
Orang sedang berpuasa sehingga dia berbuka tu waktu yang Allah tak tolak doa. Tadi tuan-tuan ibu sekalian, orang ni pecin-pecin ni masya-Allah. Waktu bulan Ramadan, bulan puasa, baik sembahyang sunat duha paling kurang 2 rakaat, paling rajin 8 rakaat, buat banyak-banyak dan berdoa. Doa ni masya-Allah tuan-tuan banyak sungguh. Contohlah, ya Allah Tuhanku, jadikan anak-anakku soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka itu sentiasa berdoa untuk kami ibu dan ayah mereka ya Allah. Dan termasuk bila kami mati besok, anak-anak berdoa untuk kami semasa kami dalam kubur. Jadilah anak kami soleh dan solehah. Satu, mintalah doa, ya Tuhanku, jadikan jiran-jiran aku tu kembali ke pangkal jalan. Ramainya jirannya tak sembahyang ya Allah. Aku doa supaya mereka dapat petunjuk di bulan Ramadan ini untuk jadi orang baik. Betapun ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, aku ada menantu yang sedang mengandung 8 bulan ya Allah. Bagi dia kesabaran dan mudah dia untuk melahirkan cucu aku yang ke-8. Macam doa, macam-macam doa di bulan Ramadan. Cuma tuan-tuan sekalian, ada masa ketika ada benda Allah tak bagi pada kita. Tu fahamlah. Sebab yang makbulkan doa ni bukan Allah bagi apa kita minta, Allah bagi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah bagi, ada Allah tangguhkan, Allah ganti yang lain. Yang keempat, Allah ganti pahala di akhirat besok sebab doa dunia kita tak terima. Masya-Allah. Baik. Apa tuan-tuan? Saya sebutkan cuba bulan Ramadan ini ada tuan-tuan, syurga neraka dah ada ke sekarang ni? Ada dah. Tapi kat mana? Tak tahu ke mana. Tapi dah ada dah. Sebab tu bulan Ramadan ni Allah buka pintu syurga, dia tutup pintu neraka. Dah ada kat mana? Kat Afrika ke? Tak tahu. Ada. Dan senara masuk neraka syurga dah ada. Tuan-tuan saya dah ada senara. Ini orang neraka syurga. Cuma kita tak tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya baca buku dia. Buku ada disebut dalam kitab Fadl Ramadan. Orang tabligh dia baca kitab tu. Setiap malam Ramadan, Allah bebaskan 100,000 orang. Sikit ke banyak tu? Banyak. Setiap malam Ramadan 100,000 keluar pada neraka masuk ke syurga. Setiap malam 100,000. Bila akhir bulan Ramadan berapa banyak? 100,000 kali 30. 3 juta setahun bulan Ramadan. Dia keluar pada neraka masuk ke syurga. Nama yang dah confirm sahkan masuk neraka, Allah bebaskan masuk ke syurga. Saya kata apa? Jangan dengar hadis ni saja-saja dengar. Dengar hadis ni tapi tak buat apa-apa. Saya kata doalah ya Tuhanku, ya Tuhanku, Engkau membebaskan 100,000 orang keluar pada neraka masuk ke syurga ya Allah. Aku minta biarlah aku antara mereka yang keluar pada neraka tu ya Allah. Dan ibu dan adik aku ya Allah, semua keluarga aku yang aku sayang, keluarkan mereka pada neraka masuk ke syurga. Minta. Memang Allah janji begitu. Kita tak tahu siapa yang keluar pada neraka masuk syurga. Kita minta ya Allah. Jadi nak sebutkan kadang-kadang ialah orang nak bagi bantuan kat kita. Kita kata kita dapat, tapi orang tu terlupa kita. Bila kita cakap, encik saya nak juga, encik saya tak dapat. Ialah saya lupa. Senarai tak ada. Saya lupa nak bagi senarai. Jadi bila senarai itu ada, insya-Allah mudah-mudahan lagi senanglah. Lagi senanglah. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, saya sebutkan juga antara amalan yang baik. Orang kata apa Ramadan ni apa? Ramadan ni tak asal ni. Ramadan Ramadan ni college tabiah, maktab, madrasah, latihan. Apa latihan tuan-tuan? Setiap malam boleh bangun untuk sahur tu. Kadang marah dengan isteri, kenapa tak kunci jam? Abang pun sama, kenapa abang tak kunci? Masing-masing bergaduh. Sebab tak jaga sahur, masya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita bangun setiap malam untuk sahur. Berlatih dah tu 30 malam. Lepas tu tak jadi latihan tu. Sebab tu ya Allah Tuhanku, jadikan amalanku di luar Ramadan macam aku buat di malam Ramadan. Bangun setiap malam untuk sahur. Lepas Ramadan bangun juga untuk tahajud. Sebab tuan-tuan sekalian, itulah satu ibadat sunat
amalan tambahan tapi dapat maqamam mahmudah. Allah sebut surah Isra sebagai pada malam, bangunlah untuk tahajud malam sebagai amalan tambahan, semoga kamu dapat maqamam mahmudah, tempat terpuji. Tempat terpuji apa? Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Allah Akbar, Allah. لا حول ولا قوة. لا حول. لا حول. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ربها. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Tajuk bulan depan ialah ingat mati ketika berpuasa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin ajma'in. Alhamdulillah alamin. Subhanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusrin illa allazina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.